Kanaan yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa kita semua sudah tidak sabar untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ingat, gereja itu harus memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kita harus berhati-hati dan waspada dengan penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, kala ibadah di GKI Kanaan dibuka kembali di gedung gereja, untuk sementara ini, ibadah hanya diperuntukkan bagi yang pertama, jemaat yang telah berusia antara 16 sampai 60 tahun. Yang kedua, jemaat yang sehat dan tidak sedang sakit seperti demam, batuk-batuk, dan sebagainya. Yang ketiga, jemaat yang tidak memiliki penyakit bawaan yang mudah tertular COVID-19. Yang keempat, jika ada jemaat yang baru tiba dari daerah dengan penularan tinggi atau red zone, diharapkan tidak mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan terlebih dahulu, sebelum saudara melakukan isolasi mandiri setidaknya 14 hari. Yang kelima, jika ada jemaat yang telah ikut kebaktian di gereja di gedung GKI Kanaan dan kemudian tertular COVID-19, mohon dapat segera memberitahukan kepada kami, yakni ke Penatua Sudirman, agar kami dapat melakukan tindakan antisipasi yang seharusnya kami lakukan. Jika situasinya kondusif dan kondisinya memungkinkan, maka majelis jemaat berencana akan menyelenggarakan ibadah di gedung gereja GKI Kanaan pada tanggal 9 Agustus 2020. Informasi perkembangan berikutnya dan prosedur untuk mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan akan kami update perkembangannya melalui grup WA GKI Kanaan. Mari kita terus memerangi penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati GKI Kanaan dan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap Anda juga semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara, pemerintah telah melonggarkan masa PSBB dan perlahan-lahan kita harus memasuki masa new normal. Gereja terus mengingatkan Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk tetap waspada dan berhati-hati. Kita terus mengikuti himbauan pemerintah yang mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan kita, berolahraga, memakai masker tak kala kita pergi keluar, hindari kerumunan. Dan yang paling penting dalam masa pandemi ini kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan kita berdoa terus-menerus kiranya Tuhan membawa virus corona ini cepat berlalu dalam kehidupan kita. Dan kita pada bersyukur di tengah-tengah pandemi kita tetap bisa beribadah bersama. Meskipun ini dalam bentuk ibadah online. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai ibadah online, ada 3 hal yang akan saya ingatkan dan infokan kepada Bapak Ibu. Pertama, tentang hari ini adalah hari ulang tahun BPK Penabur. Dan ini adalah hari yang spesial karena mereka berulang tahun ke-70. Sekolah BPK Penabur adalah milik kita bersama di bawah naungan GKI Sinode Wilayah Jabar. Dan di tengah-tengah jemaat kita ada 2 orang yang dipercayakan untuk menjadi pengurus di BPK Penabur, yaitu saya di Jakarta, Penabur Jakarta, dan Pak Tio Rimun di PH, pengurus harian, atau gampangnya itu di pusat. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kita dilayani oleh guru-guru di Pantai Indah Kapuk. Mereka mempersembahkan pujian dalam rangka memperingati ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka semua. Bapak Ibu, hal yang kedua adalah tentang kebaktian kita pada hari ini dilayani oleh
Majelis Jemaat GKI Pekanbaru dengan tema berjalan bersama Allah, dan yang diambil dari Alkitab Mazmur 23. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kebaktian kita pada hari ini. Yang ketiga, saya mau mengingatkan dan menyampaikan pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita setiap minggu. Sebelumnya saya undang untuk kita berdiri, kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan minggu lalu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kita membacakan bersama-sama untuk ayat hafalan minggu ini yang akan kita renungkan selama 1 minggu ke depan, yaitu di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita merenungkan nats ini selama 1 minggu dan kita menghafalkannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran dengan bersateduh sebelum memulai ibadah. Kita mau membuat hati, pikiran kita menjadi sebuah tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan di atas tanah ini. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kesiapan hati kita, ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami, siapkan kami untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa untuk setiap jemaat, setiap diri kita yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah semua yang kita doakan, setiap jemaat yang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Kita berdoa. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur 86 ayat 11. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat sekalian, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia, itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. 众城门啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要把头抬起。那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他就是荣耀的王。 Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bagi dialah segala hormat, sembah, dan puji. 荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。 Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa. Dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Chính bài Chúa, chính bài chúng quê chịu Chúa, rong nhau chân cây, Giêsu sống chân tôn quê Giêsu. Chính bài Chúa, chính bài chuyên năng địa Chúa. 至高宝座，天国权柄，告诉基督。当欢呼，应当高举耶稣的生命，来赞美耶稣基督。 是荣耀君王，敬拜主，敬拜尊贵的主，他这生命尽得荣耀，万王之王。 Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. 我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。阿门，阿门，阿门。
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 愿恩惠平安从父并主耶稣基督归于你们。 Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. 贵重请坐。 Bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama di dalam ibadah online Klasis Priangan. 我们当向主感恩，因为今天我们还能够以百良安聚会的会友一起聚集，网上崇拜。 Bersyukur justru dalam keadaan seperti ini, Klasis Priangan bisa dipersatukan di dalam satu ibadah online bersama, sehingga kita boleh merasakan persekutuan sesama Klasis Priangan. 我们应当感恩，因为此机会让我们能够互相的来鼓励，一起来崇拜。 Sesungguhnya Allah Bapa kita ada Allah yang setia, kasih-Nya melimpah. 我们的主是信实广大， Tiada kurang sesuatu apapun di dalam kehidupan kita, 我们生活上什么也不缺， sempurna dan tetap. 完全以永固。 Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan, mau mengakui segala kegagalan-kegagalan kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. 主内弟兄姊妹，让我们一起低头祷告，向主承认我们的一切过犯。 Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan Engkau 主，我们再一次来到你跟前， sebagai domba yang telah tercerai-berai, 犹如羊群一样已经失散了。 domba yang berusaha menjauh daripada Engkau.
我们努力的寻找你， domba yang berusaha jauh dari kawanan, 我们也努力的远离羊群。 sebagai domba yang malas bergerak. 我们身为一个懒惰的羊， Tuhan ampuni kami. 主求你饶恕我们。 Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, 主啊，我们再次来到你跟前， membawa segala kegagalan kami. 带着我们一切的失败。 Kegagalan kami untuk mengikut jalan yang Engkau tuntun Tuhan. 我们已经远离你的道了， Tuhan tolong kami Tuhan. 主求你帮助我们。 Kami berharap kepada kekuatan dan pengharapan daripada Engkau yang tetap Tuhan. 我们渴慕从你而来的能力， Hanya pengampunan dosa yang beri kami damai yang kekal. 唯有从你赐给我们的恩典、祝福、平安。 Hanya kasih setiamu yang untuk selamanya. 你的信实与我们同在， Tuhan berikan kami rahmat yang baru. 主，求你赐给我们新的恩典， Tolong kami untuk kembali Tuhan. 帮助我们能够归向于你， Tuntun kami kembali pada Engkau. 引领我们能够回到你身旁， Biarlah tongkat-Mu dan gadamu yang menjaga kami 让你的杖、你的竿来 untuk 照我们， tetap di dalam Engkau. 永远与你同在， Pimpin kami kembali Tuhan. 引领我们。主， Dalam Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita sambut berita anugerah terambil bagi kita dari Yesaya 40 ayat yang ke-11. 恩典信息取自于以赛亚书40章11节。 Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. 他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。 Sesungguhnya Tuhan Yesuslah gembala kita yang memimpin jalan hidup kita. 主耶稣是我们的牧人。 Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. 主内各位亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Mari sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya, kita berdoa. 我们还没有阅读及思考神的话语之前呢，我们先来祷告。 Bapa ini surga, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. 请天父，这个时候你的话语我们将要阅读，我们将要思考。 Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu, 但愿你的灵照亮我们的心，接受你的真理， supaya kami dapat mengerti dan menjalankan dalam kehidupan kami 使到我 sehari-hari. 们真的能够了解，也能够行走在我们的生活里面。 Terpujilah Engkau ya Tuhan. 主，你的名得着称颂。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们将祈求祷告呢，是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 23.
各位亲爱的弟兄姐妹，今天我们所要阅读的经文是在诗篇23篇。 Mazmur 23 demikian firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇23篇，耶和华是我的牧者，大卫的诗。耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要坐在耶和华的殿中，直到永远。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. 这就是神的话语，凡听到又把道存在心里面的人，变为有福。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah berjalan bersama Allah. 各位亲爱的弟兄姐妹，今天我们讲到的主题是与主同行。 Saudara, saya percaya tema ini adalah sangat akrab dengan kita. 我想呢，这个主题呢，跟我们是非常的亲近。 Karena ini adalah pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. 成为神的儿女，与主同行呢，是我们与他的经验。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， ketika saya ada di dalam kelas katekisasi, mengajar kelas katekisasi, 当牧师他在教导这个系道班的时候， saya selalu akan bertanya kepada para murid-murid tersebut yang akan dibaptis dengan pertanyaan pengalaman mereka berjalan bersama dengan Tuhan. 他就常常问那些准备要受洗的弟兄姐妹们，他们跟主同行的经验是什么？ Saya bertanya pada mereka, coba kalian pikirkan pengalaman pertama Anda yakin Tuhan ada dalam hidup Anda. 就是呢，你们诉说你们觉得第一次，就是你们感受到主有与你们同在。 Biasanya saudara-saudara mereka terdiam sejenak, kemudian ada yang tidak tahu untuk menjawab hal ini, pertanyaan 平 ini. 时呢，就是有些弟兄姐妹呢，他们静默，他们不知道要怎样来回答这个问题。 Lalu saya memberikan waktu buat mereka untuk merenung sebentar, untuk mencari dalam kehidupan mereka, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. 所以呢，牧师就给他们一点时间，让他们好好去思考在他们的生活里面的经验。 Saudara, biasanya kemudian mereka pun mulai mencari. 然后呢，他们就预备，他们去思考一下。 Ada seorang anak remaja, setelah dia berpikir lalu dia menceritakan sebuah kisah. 有一个少年人呢，他经过他思考以后呢，他就说了一个故事。 Dia menceritakan ketika satu saat saya pergi bersama dengan papa dan keluarga ke satu desa ke tempat proyek papa. 就是呢，他说有一次呢，他跟他的家人跟他的爸爸去到他爸爸所工作的地方。 Nah, waktu itu di daerah Riau atau Pekanbaru itu masih banyak hutannya. 那个时候呢，在苏岛，就是在
廖岛呢还有很多的森林 Jadi melewati hutan sampai ke tempat proyek papanya. 啊，就是他们经过那些森林到他爸爸工作的场所 Nah, ketika mereka akan kembali, itu pada sore harinya hujan turun. 啊，就是当他们下午他们要回去的时候呢，突然间下了雨，下雨 Mulailah mereka khawatir pada saat itu. 啊，当时呢他们就开始担忧 Bapaknya berkata, waduh, apakah mobil kita bisa terpuruk enggak? Ya, atau enggak bisa melewati jalan tanah itu. 啊，所以他的爸爸就说我们的车子怎样呢？可能会不会经过那些啊泥土？ Remaja itu berkata, dia pun mulai merasa sangat khawatir sekali, gak bisa pulang. 啊，那位少年人他也心里也好像说，可能他们已经回不去了。 Lalu dia pun mulai berdoa dalam hatinya. 啊，那个时候呢，在他心里他开始祷告。 Nah, dia memohon pada Tuhan memberikan pertolongan supaya perjalanan mereka kembali itu bisa lancar dengan baik. 啊，他就求主说，求主带领他们，直到他们很能够顺利平安的回到他们的家里。 Dan bagi dia inilah pengalaman pertama dia merasakan Tuhan bersama dengan dia dalam hidup. 啊，他说这就是他第一次的经验，觉得上帝有陪同他在他生活里面。 Jika saya meminta pada saudara-saudara untuk menceritakan pengalaman saudara, 啊，如果我要求你们呢，各位弟兄姐妹呢，讲出你们的这个经验的话， apakah saudara bisa menceritakan pengalaman pertama saudara berjumpa dengan Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? 啊，你们能够讲述吗？你们第一次跟主相遇，然后在你们生活里面与主啊同在的这个经验吗？ Nah, bagaimana saya bisa melihat Allah berjalan bersama dengan saya? 我怎样能够去看到这个主与我同行呢？ Bagaimana remaja itu bisa menceritakan ini adalah pengalaman pertama saya mengalami Tuhan dalam perjalanan itu. 啊，这位少年人他又怎样能够讲述啊？这就是他第一次的经验，就是主跟他同在的经验。 Yaitu dia harus melewati waktu tenang untuk memikirkan terlebih dahulu. 啊，他首先必须要他安静自己，好好的去思考。 Dengan kata lain, dia perlu menjalankan yang disebut refleksi, saudara. 就是呢，他要反思。 Sering sekali saudara-saudara dalam kehidupan kita tidak melihat Tuhan di dalam apa yang kita lewati. 啊，常常就是在我们生活里面呢，我们根本没有看到主，就是我们在生活上我们所经过的 Bukan karena Tuhan tidak menyertai kita, saudara. 啊，并不是代表说上帝没有陪伴我们， Tapi sering sekali karena kita tidak membiasakan diri untuk tenang sejenak, untuk merenungkan perjalanan hidup kita. 啊，问题是我们常常没有停留一下，好好的去思考这件事。 Kita tidak mengadakan refleksi di dalam kehidupan kita. 在我们生活里面，我们没有好好的去反思一下， Maka perjalanan hidup kita terasa sangat hambar sekali. 就是呢，我们觉得呢，我们的生活就是那么的乏味， Allah yang bersama dengan kita tidak terasa di dalam perjalanan kita. 就是呢，其实上帝与我们同在呢，但是在我们生活里面，我们根本感受不到。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu refleksi itu perlu dilakukan oleh setiap orang Kristen. 所以呢，这个反思呢，是我们每一个基督徒我们必须要去做的事。 Mazmur 23 adalah lahir dari sebuah refleksi kehidupan. 其实呢，诗篇23篇呢，是从一个人他在反思里面所获得的这个效果。 Ini bisa dibuat oleh Daud karena dia diam sebentar untuk merefleksikan perjalanan hidupnya. 啊，这就是大卫呢，他停留一下，他好好的去反思他的生活。 Yang dia lihat di dalam refleksinya adalah dia melihat Tuhan ada di tempat itu. 啊，在他反思里面呢，他就看到主他的上帝耶和华有在他里面。 Di dalam refleksi waktu dia menuliskan syair itu, saudara. 所以呢，当他写这篇诗篇， Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ada satu hubungan yang begitu dekat antara Daud dengan Tuhan. 所以呢，我们就看到这个大卫跟上帝呢，他的关系是那么的亲密。 Biasanya kalau orang menuliskan sebuah syair, dia akan mempertahankan kekonsistenannya, konsisten.
就是呢，就是常常有人呢，他写诗呢，就是写在他所要的。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya demikian. Waktu kita mengatakan menyebut Allah itu adalah Dia, maka seluruh puisinya itu atau syairnya itu dari awal sampai akhirnya adalah menunjukkan Allah adalah Dia. 所以呢，当我们写耶和华是他的话呢，所以呢，他可能是整篇的这个诗篇呢，他都会写到耶和华是他。 Nah, saudara-saudara, ketika dia menyebutkan Allah orang yang ketiga, maka seluruhnya adalah Allah orang ketiga. Itu pada biasanya seperti itu, sewajarnya. 如果是他将耶和华放在第三者呢，他可能会整篇呢都是把它放在第三者。 Tapi kita melihat bahwa di dalam Mazmur ini, dia tidak lagi hanya menggunakan Allah orang ketiga, tapi bisa berubah menjadi Allah dalam apa? Orang yang kedua. 但是呢，我们从这篇诗篇里面看呢，他不只是把耶和华放在第三位，但是他能够改变，将耶和华放在第二位。 Bukan hanya sekedar menceritakan tentang Allah adalah dia seperti apa, dia seperti apa. 不只是讲到耶和华，他像什么，他像什么。 Begitu dia menggantikan menyebut Allah adalah engkau, menunjukkan satu hubungan yang jauh lebih dekat sekali. 但是呢，当他将耶和华改为说他的时候呢，好像他的关系是那么的亲密。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia memperkenalkan Tuhan yang memimpin, menuntun hidupnya, dia melihat dia adalah Tuhan yang luar biasa. 让他跟我们介绍耶和华到底是谁，就是他说耶和华是引领他生活的。 Saudara, sampai ayat keempat, saudara, dia mengatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. 所以呢，到了第4节，他说呢：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰。” Sampai ketika dia ingin menggambarkan kondisinya yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, justru dia merubah menyebut Tuhan menjadi engkau. 正在他要形容他在那么困境里面的时候呢，他就改变这个称呼，称他为你，耶和华为你。 Maka saudara-saudara yang saya temukan dalam bagian ini adalah sebuah refleksi yang sangat emosional yang dialami oleh Daud. 所以呢，我从这里看到呢，这个呢就是这个大卫他的情绪非常特别的情绪，在这 Karena 个诗 itu 篇里 adalah 面。 pengalaman nyatanya. 因为这个经验是很现实的经验， Ini 真实 bukan 的经验 sebuah karangan, saudara. 不是他自己去制造的。 Tetapi ini adalah pengalaman yang dia ingin angkat dan ingin lukiskan supaya orang lain dapat melihat. 但是呢，这个经验是他想把它提出来，把它写出来，让别人也能够晓得。 Maka akhirnya dari menyebut Allah adalah Ia, di tengah melukiskan pergumulan yang berat dalam hidupnya, dia mengatakan engkau. Karena apa? Karena dia punya hubungan dekat sekali dengan Tuhan. 就是当他在描述这个耶和华是他的时候，在他挣扎里面呢，但是后来他改变这个称呼了，变成耶和华是你是你。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 对，亲爱的弟兄姐妹们， Maka saudara, waktu kita melihat perubahan dari dia menjadi engkau menyebut Allah, itu adalah sebuah refleksi pengalaman hidupnya. 所以呢，当我们看到他称耶和华是他人后，改为你的话，就是代表说，在他生活里、生命里面，他有个反思。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 对，亲爱的弟兄姐妹们， apalagi yang bisa kita pelajari dalam bagian ini, saudara? 从这段经文里面，我们能够学到什么呢？ Seorang yang punya waktu untuk membuat refleksi dalam hidupnya. 一个人他说要使用他的时间，能够去反思他的生活。 Sebenarnya apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya? 那么呢，在他的生活里面会发生什么事呢？ Nah, Daud dalam menjalankan refleksi di Mazmur 23 tentang berjalan bersama dengan Tuhan. 就是大卫在诗篇23篇里面，他反思以后， Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendapatkan ada 3 hal yang terjadi dalam refleksi berjalan bersama dengan Allah. 所以呢，我们就发现到有3点，就是说
经过他反思以后所产生的。 Kalau engkau dan saya berjalan bersama dengan Allah dan kita punya waktu merefleksikan itu, maka ada 3 hal yang akan terjadi menurut Mazmur ini. 若你我呢，我们就与主同行的话呢，你经过反思以后，就会产生这个3点。 Saudara, yang pertama apa yang kita dapatkan? 第一点我们得到什么？ Saudara, dalam bagian yang pertama adalah kita mendapatkan bahwa Daud yang berefleksi tentang berjalan bersama dengan Allah, dia makin belajar mengenal Tuhan. 就是我们看到这个大卫呢，经过他反思，与主同行反思以后呢，他就越来越认识他的上帝。 Waktu dia ada waktu tenang sejenak memikirkan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. 当他能够停留一下，能够反思他与主同行的这个经验， Dia memikirkan seperti apa pengalaman yang sudah dijalankan. 他就会想呢，到底是什么他已经经验过的。 Lalu dia mengatakan, Tuhan gembalaku. 然后他就说出说，耶和华是我的牧者。 Saudara, bagaimana dia bisa menyebut Tuhan adalah gembalaku? 他又如何能够称耶和华是他的牧者呢？ Karena saudara-saudara kita tahu, Daud sebelum menjadi raja, sebelum menjadi seorang panglima, 我们晓得，当这个大卫还没有成为一个王，还没有成为一个将军的时候， bahkan pemusik di gereja di istana sebelumnya. 就是他在王宫里面成为一个弹琴的。 Sebelum itu dia adalah seorang gembala. Saudara. 在此之前呢，他也是一个牧羊人。 Saudara-saudara ini kasih Tuhan, oleh sebab itu dia bisa mengkaitkan gembala dengan Tuhan. Karena apa? Pengalaman yang awal itu membuat dia itu dapat merefleksikan, belajar mengenal Allah. 所以呢，他能够将他成为牧羊人跟上帝做一个牵连呢，因为他在里面呢，他有这样的反思。 Pengalaman dia ketika dia menjadi gembala itu adalah satu pengalaman yang begitu luar biasa. Saudara. 就是呢，他有这个成为牧羊人的经验呢，对他来说呢，是一个很深刻的。 Karena itu adalah pengalaman yang membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. 因为就是从这个经验呢，使到他能够成为一个很好的这个领导人。 Saya percaya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud menjadi seorang gembala, dia akan menjadi seorang gembala yang betul-betul menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. 我相信呢，当这个大卫他是一个牧羊人的时候呢，他真正他成为一个很负责任、很好的这个牧羊人。 Saudara, kalau kita bayangkan jika seandainya Daud menjadi seorang gembala asal-asalan. 我们可以想象，如果这个大卫呢成为一个随随便便、马马虎虎的这个牧羊人的话， Dia berpikir bahwa domba ini punya orang tuanya. 他可能会想说，这些羊呢，他有他的父母。 Punya orang tuanya, maksudnya milik orang tua dari papa dan mama dari Daud. 就是正如好像这个大卫的父母亲一样。 Maka karena dia dikasih tugas untuk menggembalakan domba-domba ini kan bukan miliknya, ini punya papa dan mama, makanya dia asal-asalan membawa ke tempat yang biasa saja. 所以呢，他被父亲吩咐，就是要牧养这些羊群呢。这不是属于他的，但是呢，是属于他父亲的。可能他就很随随便便的，就是带领这些羊群。 Pernahkah saudara berpikir bahwa Daud masih ada banyak kakak-kakaknya? 我们有没有想过呢？这个大卫呢，其实他还有很多哥哥姐或是姐姐。 Dalam tradisi mereka yang mewarisi itu adalah anak sulung dan dia anak bungsu kan? 在他们的风俗里面呢，就是传下的，就是可能是大儿子还是小儿子。 Yang anak bungsu dapat apa? Bagian paling sedikit, saudara. 其实呢，成为最小的儿子呢，他能够得到什么？可能得到最少的。 Oleh sebab itu ketika dia membawa kambing domba, ya, yang dia pikir nanti kalau bagi harta juga, ya, bagiannya sedikit aja kok. 所以呢，他可能会想说，我就是照顾这些羊群呢，但是到最后分给我的可能也没有几只的羊。
Saudara-saudara, dia asal-asalan, dia bawa yang penting makan, terus dibawa pulang lagi. 所以呢，可能他就会很马马虎虎的带着这些羊群吃草，然后又把他们带回来。 Saudara, kita membayangkan jika seseorang melakukan satu pekerjaan asal-asalan, waktu dia mau menenangkan diri, memikirkan, merefleksikan pekerjaannya, bisa nggak dia menghargai itu? 所以呢，我们看，当一个人呢，他在他的工作上，他只是这样随随便便、马马虎虎的，当他在反思的时候，他能够得到什么效果呢？ Saudara, dia tidak mendapatkan apa-apa dari hasil refleksinya. Karena apa? Dia asal-asalan. 从他反思里面呢，根本他得不到什么效果，因为他所做的工作都是这样没有负责任、马马虎虎的。 Tidak, saudara-saudara, Daud berbeda. 但是我们看到这个大卫不一样 Ketika tanggung jawab menggembalakan dipercayakan pada dia. 当他爸爸给他这个职任，就是去成为一个牧羊人。 Maka dia pun bersedia untuk survei tempat mana yang terbaik, paling aman di sana. 那么呢，他也去调查哪个地方是对羊群最好的。 Karena ingin menjamin bagaimana domba-dombanya bisa berkembang, bertumbuh sebagaimana mestinya. 他多么盼望、渴望，就是他所雇的这个羊群呢，很好的能够成长，能够繁殖。 Maka dia mempunyai jiwa seorang pemilik, jiwa seorang gembala yang baik, yang berjuang menjaga, memelihara untuk domba-dombanya. 所以呢，他就好像这个主人一样，他拥有这些羊群，他就很认真的去保护他们，带领他们。 Karena dia sudah memberikan kualitas kepada pekerjaan sebagai gembala di awal itu. 因为从起先呢，他就将这个好的这个质量呢，在他成为这个牧羊人里面， Itu membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang baik kelak, saudara. 这就塑造他在以后能够很好的成为一个领导者。 Maka saudara-saudara ketika dia merenungkan kembali perjalanan hidupnya. 当他再一次的反思他已经经过的这个生活， Dia menemukan kalau seandainya Tuhan adalah gembala itu luar biasa. 所以呢，他就看到说，若耶和华是他的牧者的话呢，是何等的美好。 Saya yang tidak sempurna ini menjalankan tugas menggembalakan itu seperti demikian ini 就 bagusnya. 是我也是一个不完全的人，但是呢，我在我成为牧羊人里面呢，我已经这么好已经负责任的去做了。 Dan dampaknya begitu luar biasa yang terjadi. 他就看到他的后果是那么的特别。 Apalagi kalau Tuhan adalah gembalaku. 他说，何况要是耶和华是他的牧 Dia 者的 adalah 话， Allah yang sempurna. 他是那么完全的上帝。 Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 所以呢，因此他就能这么说到：耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。 Di dalam hidupnya yang berusaha dia melakukannya dengan sempurna. 在他的生活里面，他尽量他要做得很完美。 Dia di sana boleh belajar mengenal siapa Tuhannya. 所以呢，就在那里呢，他能够很好的认识到他的耶和华到底是谁。 Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. 是否主耶稣也能够曾经教导过我们，我们要完全像我们在天上的父那么的完全。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， Daud merefleksikan hidupnya dan berjumpa dan melihat Tuhan di dalamnya karena apa? Jalan hidupnya dia berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. 我们看这个大卫在他的反思里面能够看到他的上帝，为什么呢？因为他在实行他的旅途，他的生活，他是很真心的去实行。 Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mempunyai mentalitas yang sama dengan Daud. 其实呢，我们成为一个神的儿女呢，我们应该要有跟大卫一样的精神。 Kita perlu belajar di dalam segala hal untuk melakukan yang terbaik
我们无论在什么事上，我们都要学习，我们能够做得更好。 Karena di sanalah kita bisa dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bisa belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. 因为就是从那里呢，我们更能够认识，更深一层的认识我们的主到底是谁。 Yang kedua, saudara-saudara, refleksi berjalan bersama dengan Allah. 第二点就是说，我们反思，我们与主同行， Saudara, itu membuat Daud makin belajar mempercayai Tuhan. 就是呢，就造成这个大卫呢，他越来越相信他的 Saudara 神。 Ini adalah sebuah lukisan dia berjalan mempercayai Tuhan. 这就是一个描述，就是说他与主与他的上帝同行的 Di 经 ayat 验。 ketiga, Sandi mengatakan, ia menyegarkan jiwaku, perhatikan ini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 我们注意第3节，他说：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。” Sebutkan oleh karena namanya itu adalah sebuah sebutan kepercayaan. 就是我们称这个名字的时候呢，就是里面包含了这个信任、相信。 Mengapa Allah menuntun menyertai perjalanan di tengah-tengah lembah kekelaman di bawah ancaman itu? 为什么上帝会引领他行过这个死荫的幽谷里面呢？ Mengapa Tuhan terus menuntun dia di jalan yang benar? 为什么上帝不断的引领他在义路里面？ Jawaban di sini adalah oleh karena namanya. 他的答案就是因着他的名。 Karena Allah menjaga namanya, maka dia akan dengan sempurna menyertai umatnya. 因为上帝是守着他的名，所以呢，他就怎样在眷顾他的子民。 Nah, seperti inilah cara pandang Daud terhadap Tuhan. 这就是这个大卫他的观念，对上帝的观念。 Jadi bagi saya ini adalah sebuah sebutan mempercayai Tuhan. 就是他称，他也相信他的上帝。 Ada seorang anak negro satu kali diminta oleh bapaknya untuk meminjam beras di satu toko di desanya. 有一个黑种人，就是他有一次呢，他的爸爸叫他到一间店里面去接这个米。 Lalu si anak itu berkata pada bapaknya, nanti kalau yang pemiliknya tidak mau pinjamkan bagaimana? 所以呢，这个孩子就问爸爸说：“如果那个店主不切给我，我怎么办呢？” Bapaknya mengatakan, kamu sebut nama papa saja. 所以他的爸爸对他说：“你说出爸爸的名字。” Dan dia akan meminjamkan pada kamu. 那么呢，他必定会接米给你。 Dengan ragu-ragu dia berangkat ke toko itu. 所以呢，他在怀疑当中呢，他就走到那个店里。 Lalu kepada pemilik toko itu berkata, papa saya namanya Smith. 所以呢，他对那个店主说：“我的爸爸，他的名字叫做 Smith。” Papa minta saya datang sini untuk pinjam beras, boleh enggak? 所以呢，我爸爸要我来到这里呢，向您接米，可以吗？ Lalu langsung si pemilik itu mengambil sekarung beras dan diberikan pada anak ini. 那个店主听了以后呢，及时就拿了一包米交给这个孩子。 Lalu si pemilik itu mengatakan, papamu adalah orang yang baik. 所以呢，店主对这个孩子说：“你的爸爸是个好人。” Dia menceritakan kebaikan papanya. 他就说出他爸爸的行为的好行为。 Anak ini pulang dengan sangat bangga sekali. 所以呢，这个孩子回去的时候，他感觉到非常的自豪、 Karena 高兴。 dia menemukan nama bapaknya itu ada kepercayaan. 所以呢，他就看到，其实他爸爸的名字呢，在里面包含着人家对他的信任。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita bersedia untuk membuat refleksi berjalan bersama dengan Tuhan, 若我们要预备我们好好的反思， Maka 在我们与主同行里， engkau dan saya itu akan dapat belajar mempercayai Tuhan lebih lagi. 那么呢，你我必定能够得到这个功课，直到我们更相信我们的主。 Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. 因为我们与主同行呢，在里面有一个很美好的这个经验， Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan dari Tuhan. 我们能够感受到主陪伴我们，主在眷顾我们。 Oleh sebab itu dalam makin berjalan makin jauh dengan Tuhan,
kita akan makin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. 所以呢，我们跟主同行的旅程越远的话呢，我们就越会去相信他。 Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih 还 Tuhan. 有第三点， Saudara, yang saya temukan dalam bagian ini, dalam refleksi berjalan bersama dengan Allah. 就是呢，我发现到，当我们反思与主同行的事， Saudara-saudara, Daud makin merindukan Tuhan. 所以呢，我们看到这个大卫呢，他越来越渴慕他的上帝。 Orang yang berjalan bersama dengan Allah ketika dia mau tenang buat refleksi, dia akan menunjukkan seluruh hidupnya pada Tuhan. 啊，一个人呢，他与主同行，他若要好好的思考的话呢，他就会越来越认识主。 Saudara, di ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 啊，在第一节里边说，耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。 Saudara, takkan kekurangan aku. 2 minggu yang lalu Pak Suryawan Edi menjelaskan ini adalah saya tidak menginginkan apa-apa lagi. 啊，就是我必不知缺乏，就是在2个星期前呢，这个王忠林牧师也有为我们解释这一段。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak lagi menginginkan apa-apa selain Tuhan itu sendiri. 就是他说呢，在我们的生活里面呢，我们拥有我们的上帝呢，我们根本不再渴慕什么。 Jadi kalau Tuhan adalah gembala yang menyertai kita, memimpin dan menuntun hidup kita. 若耶和华是我们的牧者，他在那边陪伴我们，在那边引领着我们的话， Maka hanya Tuhan yang saya butuhkan, yang lain tidak lagi. 所以呢，只有耶和华我们的上帝是我所要的，其他的 Saudara, 我没有可想。 Inilah yang hasil dari refleksi ketika kita merefleksikan berjalan bersama dengan Tuhan. 啊，这就是我们反思的效果，就是当我们反思，我们与主同行。 Sehingga ada satu kerinduan yang sangat besar dalam hati kita. Seperti Daud yang berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 啊，就是在我们心里面充满这样的渴慕，好像大卫说：“我一生一世要住在耶和华的殿中。” Berjalan bersama dengan Tuhan membuat kita hanya ingin satu hal kok. Yaitu ingin ada dalam rumah Tuhan 啊， sepanjang masa. 就是我们与主同行呢，就会产生只有一件事，就是说我们多么渴望我们能够在耶和华的殿中。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Kita mendapatkan ini saudara-saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. 我们就从这里看到一个真正与主同行的人。 Yang pertama, dia belajar makin mengenal Tuhan. 第一，就是他学习怎样越来越认识他的主。 Yang kedua, dia belajar makin mempercayai Tuhan. 第二点就是说他在那边学习，他越来越相信他的主。 Yang ketiga, keinginannya adalah untuk ikut Tuhan sepanjang masa Ayo. sampai ke tempat Tuhan. 第三点呢，就是说他有一个渴慕的心，不断的跟随主，到了他的目标。 Artinya seluruh hidupnya hanya ditujukan pada Tuhan saja. 正如他所有的生命，他的生活呢，只是倾向他的主。 Kalau sudah dapatkan Tuhan adalah gembala, puas, yang lain nggak ingin lagi. 若真的主是他的牧者的话呢，他已经满足了，他根本不想需要什么。 Semua ini bisa terjadi karena apa? Seperti Daud yang bersedia untuk tenang dan membuat refleksi. 这一切能够形成是怎样呢？就好像这个大卫呢，他能够静默在那边去反思。 Saudara, oleh sebab itu saya ingin mengajak jemaat sekalian. 所以呢，我希望要教导我们的各位弟兄 Di 姐妹 dalam 们， setiap tekanan dalam hidup kita, di dalam setiap kesibukan kita, 就是在我们生活里面很多压力，很多忙碌。 saudara-saudara, marilah kita memberi waktu kita untuk sejenak membuat refleksi atau perenungan dalam kehidupan kita. Refleksi tentang apa? 就是说，我们要花出我们的一点时间呢，我们好好的在那边，我们去反省，我们去思考，到底要思考什么呢？ Yaitu refleksi berjalan bersama dengan Tuhan. 就是呢，我们要去思考，我们与主同行。 Saudara-saudara, saya juga coba merefleksikan selama 3 bulan terakhir ini atau 4 bulan ini perjalanan bersama dengan Tuhan di masa
pandemi COVID ini. 我也是在这个3、4个月里面呢，我也有做一个反思，就是在我们处在这个新冠肺炎的这个疫情里面。 Ketika saya merenungkan itu, saya merasakan syukur pada Tuhan. 当我去思考这一切的时候呢，我感受到我非常向主感恩。 Karena sebelum-belumnya kami merencanakan untuk kelompok kecil adalah menjalankan 40 days of our faith journey, 40 hari perjalanan iman. 就是在此之前呢，我们这个小组我们正准备我们实行，就是说我们在40天里面的里程。 Nah, kelompok kecil di GKI Pekanbaru itu adalah 90% daripada seluruh jemaatnya. 就是呢，我们印尼基督教的北干的教会呢，差不多有98%的这个会友参与在这个小组里面。 Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mempersiapkannya dan kita berharap di masa prapaskah 40 hari itu menjadi sebuah perjalanan rohani. 所以呢，我们在那边预备，我们希望就是说，我们这个40天的里程呢，就是能够很好的。 Maka ketika itu kami mempersiapkan dan mulai mau launching atau mengadakan kebaktian komitmen untuk menjalankan ini. 所以呢，我们就开始要实行我们所约定的这件事。 Saudara, siapa tahu begitu kita launching dan mengundang pendeta Suryawan Edi untuk berkhotbah datang ke Pekanbaru. 有谁想到呢？当我们举行这个开幕礼，就是我们邀请王忠林牧师来到我们的教会来为我们分享的时候。 Setelah dia kembali, kita tidak dapat lagi berkumpul di gereja. 就是说，当黄牧师回去以后呢，我们根本不能够再积极在教会里面。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita mensyukuri karena kita mempersiapkan program ini dengan renungan audio, saudara. 所以呢，我们要非常感恩，就是我们预备这些的教材呢，我们借助这个网络。 Pagi sebuah renungan dan malam sebuah refleksi. 就是呢，清晨呢有一段的经文，然后晚上呢，我们能够去反思。 Saudara, setelah dalam perjalanan 40 hari selesai, saudara. 就是呢，我们结束了40天的这个属灵里程。 Ternyata jemaat bertanya, apakah selesai di sana? 还有呢，有些会友他就问说，我们是否到这里就结束了 Lalu 呢？ akhirnya dilanjutkan, bukan 40 hari, akhirnya 60 hari, 2 bulan. 结果呢，我们就继续，不是40天，我们是用2个月的时间。 Setelah 2 bulan itu terjadi, saudara-saudara, masih ingin lagi terus. Akhirnya kita merubahnya menjadi Sapa Sahabat. 所以呢，经过了这个2个月呢，我们有阅读圣经、听神的话语呢，他们还感觉不够，结果呢，我们就另外用一个节目。 Dan itu sudah berlangsung 2 bulan lebih, saudara. Sapa Sahabat Kristus. 所以呢，我们就是有跟会友问安，就是差不多我们已经实行了2个月。 Saudara, saya melihat di balik itu ada campur tangan Tuhan kepada kita semua. 其实呢，我们看在这一切的背后呢，其实呢有上帝很美好的这个旨意在里面。 Kami merasa bahwa gereja bisa mempersiapkan jemaat tetap dalam kondisi rohani, 我们看我们的 memberikan makanan rohani. 我们看我们的教会呢，仍然在这一段的时间里面呢，我们能够给我们的会友仍然能够让他们的属灵 Tidak memberikan satu kekagetan yang begitu besar untuk menyesuaikan diri karena memang sejak semula sudah ada rancangan seperti itu. 就是说他们没有太多的感觉到吃惊，就是从起初呢，我们已经预备这一切都预备得很好。 Itu semua yang kami percaya lihat adalah ada tangan Tuhan yang bercampur tangan di dalamnya. 在这一切里面呢，我们都非常的肯定，在里面都有上帝，我们的主参与在里 Di 面。 sanalah saya belajar makin mengenal Tuhan, makin mempercayai Tuhan. 所以呢，就在那个时候呢，我就学习到，我更认识主，我更相信我的主 Di。sanalah kami makin belajar bahwa kalau punya Tuhan itu sudah cukup.
所以呢，就在那个时候呢，我们会想说，我拥有我们的主呢，我已经感觉到很满足了。 Kita makin berpusat melihat Tuhan. 我们将焦点更放在它里面。 Maka saya mengajak marilah saudara-saudara, kita betul-betul di tengah-tengah apa yang terjadi, kita mulai belajar merefleksikan perjalanan bersama dengan Tuhan. 所以呢，我就要各位弟兄姐妹们，在我们遇到这样的情况下呢，让我们能够好好来反思一下。 Saat hening, 我们默祷。 Yesus
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mau mengakui bersama-sama pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. 亲爱的弟兄姊妹，让我们一起和普世教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，永同真理玛利亚所生，在本地比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami dalam hidup kami senantiasa peka akan kehadiran Tuhan di apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar terus-menerus untuk mengenal Engkau, mempercayai Engkau, dan taruhlah kerinduan dalam hati kami hanya ditujukan pada Engkau saja. Karena kami percaya ketika kami bergaul dengan akrab dengan Tuhan, ketika kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka itulah yang akan terjadi. Kami akan lebih lagi mengasihi Engkau. Kami lebih lagi merindukan Engkau. Kami pasti punya kerinduan untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam. Dan sehingga setiap tantangan dalam kehidupan kami, apapun itu juga ya Tuhan, kami dapat melewatinya. Karena kami tahu Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau menjadi gembala dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mau serahkan setiap Jumat-Jumat yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesadaran kepada mereka, bahwa di dalam hidup mereka ada Engkau yang menyertai. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan, kesulitan, penderitaan apapun yang mereka hadapi pada saat ini, mereka tidak perlu takut. Karena ada Engkau yang menyertai perjalanan hidup mereka. Dan biarlah ketika mereka mengalami semua ini ya Tuhan, ada kekuatan yang Kau berikan buat mereka untuk dapat melewati, dan melalui pengalaman itu mereka boleh makin mempercayai Engkau, boleh makin mengenal Engkau. Sehingga hati mereka hanya tertuju pada Engkau saja. Kami mengingat kami sedang memasuki masa new normal. Meskipun kami mendengarkan penderita virus COVID di negara kami terus-menerus bertambah dan makin bertambah banyak ya Tuhan. Di tengah-tengah di mana kami sebenarnya sadar kami tidak berdaya menghadapi itu semua. Kami sangat membutuhkan Engkau adalah gembala kami, menuntun kami, menjaga dan memelihara kami untuk bisa melewati ini semua ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa terus-menerus untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah supaya Engkau menolong baik di pusat maupun di daerah, bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa memberikan aturan-aturan yang bisa menolong rakyat untuk bisa
melewati ini semua. Kami berdoa untuk bangsa kami, berikan kami kedisiplinan, berikan kami kesadaran untuk menjaga dan memelihara kesehatan kami. Kami tahu bahwa segala upaya sudah dijalankan. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak akan bisa dengan baik melewatinya. Tuhan, tolonglah bangsa ini. Tuhan, tolonglah supaya seluruh dunia yang sedang menghadapi pergumulan ini dapat melewatinya dengan baik. Kami serahkan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin perjalanan di depan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang sampai saat ini masih menjalankan kebaktian online ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus menjaga iman dari setiap anak-anak Tuhan. Dan menolong mereka walaupun hanya mengikuti kebaktian-kebaktian online. Iman mereka tetap dapat bertumbuh. Iman mereka tetap hanya pada Engkau saja. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan kebaktian onsite ya Tuhan. Dengan batasan-batasan dan protokol yang ada ya Tuhan. Mohon Tuhan juga melindungi gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang sudah menjalankannya. Sehingga mereka tetap dapat memelihara apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga di dalam ibadah mereka adalah berkat bagi mereka ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami dan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami ingin juga berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan yang mengiringi persembahan kita terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. 奉献经文取自于诗篇第30篇。中文的圣经是第4节，耶和华的圣名啊，你们要歌颂他，称赞他可纪念的圣名。 Sungguh kita boleh tetap bersyukur karena Dia tetap memelihara kita meskipun dalam masa-masa pandemi ini. 在这个疫情期间，我们仍向他感恩，因为主仍然的看顾我们。 Dia yang telah peliharakan burung, Dia juga yang akan peliharakan kita. 他看顾小麻雀，也必定看顾我们。 Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada aku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Kita masuk dalam doa persembahan. 我们进入奉献祷告。 Tuhan, sungguh kami bersyukur kami boleh sekali lagi hadir menghadap Engkau. 主，我们再次向你感恩，因为我们还可以来到你跟前。 Meskipun kami saling berjauhan, tapi kami tahu kami bersekutu dalam satu persekutuan. 虽然我们的距离很远，但是我们知道我们的心是连在一起的。 Meskipun kami berjauhan, kami tahu kami ada dalam satu gembalaan.
虽然我们很遥远，但是我们相信我们是同一个牧羊人来看顾我们。 Meskipun kami kesulitan Tuhan, kami tahu Engkau telah menyediakan makanan bagi kami. 虽然在困难当中，我们知道你仍然会赐福于我们。 Kami boleh yakin pemeliharaanmu Tuhan. 我们对你的看顾非常有信心。 Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah peliharakan burung, Engkaulah yang akan memeliharakan 我们 kami. 的内心深处充满了向你感恩的心。 Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu. 主，感谢你的看顾。 Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. Kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. 我们进入差派与祝福， Kita mau mengikuti jejak kaki Kristus. 我们要跟随主的脚步， Kita mau mengikuti pemimpinannya. 我们要跟随他的带领。 Jejak kakimu diikuti oleh jejak kakiku. 你的脚步带着我的脚步。 你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野地，曲曲折折我也不在乎。我只有更多信靠你，只有更多顺服你，放手出于你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。
每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路，求给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走在旷野地，起起折折我也不在乎，我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是出于你的我就默然不语，就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.